pertanyaan yang berkaitan dengan pengajian tauhid. Dan inilah yang telah menimbulkan banyak masalah kita hari ini. Pengajian tauhid. Kalau kita perhatikan dari dulu sampai sekarang lah, sebelum ini dan sampai ke zaman kita ini, ada dua bentuk pengajian tentang tauhid, tentang mengenal Allah. Dua package, dua manhaj, dua kaedah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ini yang berkembang di dunia hari inilah. Pertama sekali iaitu package mengenal Allah menerusi ilmu sifat 20 yang kita kenali dia sebagai ilmu sifat 20. Jadi yang ini merupakan pengajian mengenal Allah yang dipelopori oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun package yang kedua, pengajian yang kedua ni mempelajari tentang hal berkaitan dengan mengenal Allah ini yang disebut sebagai tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tauhid ini kalau hari inilah dan mungkin sebelum ni pun tak jauh lagi, iaitu kaedah pengajian tauhid yang dipelopori oleh kelompok yang disebut, yang saya namakan hari ini sebagai Salafi Wahabi. Saya nama. Jadi penamaan itu mungkin ada orang mungkin tidak setuju dari segi penamaan, tetapi pada setengah pengkaji itu mereka sudah meletakkan nama ni lah berkait dengan kaedah pengajian tadi itu, iaitu disebut sebagai Salafi Wahabi. Jadi bila saya sebut tu, sebelum saya jelaskan tentang perkara ni dan apa yang patut kita gunakan, saya nak jelaskan dulu istilah yang saya sebut tadi. Saya takut timbul kekeliruan ke dia, iaitu istilah Salafi. Hari ini, senario hari ini, apa yang berlaku hari ini, setengah golongan itu menisbahkan diri mereka atau dinisbahkan sebagai salaf. Kami ni mazhab salaf, ataupun mereka ni mazhab salaf. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya benda ni? Ni saya nak cerita, nak beritahu. Jadi untuk kita faham benda ni, kita kena tengok dua istilah yang biasa orang guna dulu, iaitu salaf dan khalaf. Istilah salaf dan khalaf ini perkataan yang agak asing sikit lah, kecuali bagi orang yang biasa mengaji, membuat pengajian dan sebagainya. Tapi kalau dia jarang, mungkin dia rasa pelik sikit istilah ni, salaf dan khalaf. Daripada sini timbul istilah lain yang saya sebut lagi tu, Salafi Wahabi. Ni kita tengok molek. Tentang perkara ini sudah dijelaskan oleh ramai orang sebenarnya, dan saya pun telah menjelaskan aspek ini dalam beberapa kuliah. Tapi mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tidak. Maka saya nak jelaskan sekali lagi di sini istilah-istilah ni, salaf, khalaf, salafi, wahabi. Kerana berkaitan perkataan salaf tadi lah. Baik, apa itu salaf dan khalaf? Salaf ni sebenarnya tempoh masa. Saya tak tengok dari segi bahasanya, saya nak tengok terus kepada peristilahan yang digunakan oleh ulama. Dari segi bahasa dia panjang lah. Jadi salaf ni, istilah salaf digunakan oleh ulama untuk menjelaskan orang-orang Islam di zaman awal dulu. Jadi orang Islam zaman awal dulu tu, iaitu disebut salaf, iaitu menurut mereka ni 300 tahun yang pertama, sejak daripada Nabi Muhammad SAW sampai 300 tahun pertama tu, generasi itu disebut sebagai salaf. Dan generasi itu secara umum dinyatakan generasi yang terbaik dalam hadis. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, summa allazi yaluna, summa allazi yaluna. Sebaik-baik kurun ni 100 tahun. Sebaik-baik zaman kurun ni, kurun aku kata Nabi, zamanku, 100 tahun pertama. Summa allazi yaluna, kemudian kurun yang mengikutinya 100 tahun lepas tu pula. Summa allazi yaluna, Nabi sebut 3 tu ya. Kemudian kurun selepas tu lagi pula. Yang maksudnya 100 tahun zaman Nabi, 100 tahun lepas tu, dan 100 tahun lepas tu pula.
Itulah 3 kurun pertama. Nabi kata sebaik-baik kurun. Jadi sebaik-baik kurun itu 3. Jadi kalau kita tengok, zaman pertama zaman kenabian, zaman kedua zaman sahabat, zaman ketiga zaman tabi'in secara umum, secara kasarnya. 3 kurun pertama itulah yang disebut secara khusus oleh Nabi sebaik-baik kurun. Walaupun begitu, sebaik-baik kurun tidaklah berarti tak ada orang yang jahat pada zaman itu. Dan tidak juga berarti tak ada orang yang menyimpang pada zaman itu, tetap ada. Tapi secara keseluruhan, 3 kurun itulah kurun yang terbaik. Jadi istilah salaf merujuk kepada kurun itu. Dia bukan mazhab, dia zaman. Ada pun khalaf, iaitu generasi selepas 3 kurun pertama itu sampai ke zaman kita hari ini. Sejak 300 tahun pertama itu sampai ke zaman kita hari ini ni disebut sebagai khalaf. Jadi sejak 300 tahun, 300 lebih itu sampai zaman kita itu khalaf. Itulah pendapat yang masyhur. Tapi ada pendapat lain yang kurang masyhur sikit, mengatakan bahawa salaf ni 500 tahun pertama. 500 tahun pertama tu. Tadi 300 je, ni 500 tahun pertama. Itu salaf. Khalaf selepas tu. Selepas 500 tahun, maka dinamakan sebagai khalaf. Jadi itu salaf dan khalaf, dia bukan mazhab. Dia zaman. Tempoh masa. Jadi aku kata, kita di mazhab salah, tak boleh pakai bahasa itu. Tak ada mazhab salah. Dan masalah ni, di zaman, tempoh masa. Sebab mazhab ni merujuk kepada tokoh. Tokoh, orang yang kita nak sandarkan. Itu mazhab. Sebab tu panggil mazhab Syafi'i. Sebab apa mazhab Syafi'i? Kerana dia disebahkan kepada disebahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Disebahkan kepada ijtihad dia, kaedah-kaedah yang dia tetapkan, ijtihad dan segala perkara yang berkait dengan persoalan fiqh dari segi prinsipnya, dari segi ijtihadnya dan dari segi fatwanya dan sebagainya. Disebahkan kepada Imam Syafi'i, maka orang panggil mazhab Syafi'i. Jadi mazhab-mazhab ni disebah kepada tokoh mujtahid dia tu. Sebab apa orang panggil mazhab Hambali? Kerana ada orang yang dinisbahkan kepadanya, iaitu dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai mujtahid besarnya. Dan kalau salah, nak nisbah siapa dia? Tak ada orang. Sebab tu tak ada mazhab salah. Ni mazhab salah, tak ada mazhab. Kan mazhab ni kena rujuk pada siapa dia. Kita nak cek tu, ni siapa dia. Kalau mazhab Syafi'i, kita tahu dah, Imam Syafi'i. Kita boleh cari selalu dah. Fatwa dia apa benda, metodologi yang digunakan apa benda, kitab dia apa benda, ulama'-ulama'nya siapa, tahulah kita. Tapi kalau salah, nak rujuk siapa dia? Tak ada. Kenapa disebut sebagai mazhab Maliki? Kerana ada orang tempat sandar dia tu, Imam Malik bin Anas sebagai mujtahid, sebab tu sebut Maliki. Dan salah, nak rujuk siapa dia? Sebab tu menurut ulama'-ulama, termasuklah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, tak ada masalah. Masalah ni zaman. Ini masalah. Tak ada. Menurut terutamanya saya sependapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Antara ni lah. Tapi ramai yang berpendapat seperti ini. Jadi kena tepat rujuk, kena tahu. Kalau dalam bilangan akidah pula, mazhab Asy'ari. Sebab apa panggil mazhab Asy'ari ataupun Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah? Kita mengaji Usuluddin hari ni lah, yang kita belajar 40 ni. Sebab apa panggil mazhab tu? Sebab merujuk pada mujtahid dia tu. Siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada orang tempat kita sandar tu. Mazhab ni, jadi tujuan apa? Supaya kita tahu nak rujuk kepada siapa dia. Ni mujtahid dia ni. Ilmu ni mari dari orang ni. Ijtihad dia, kaedah yang ditetapkan, metodologi yang dia gunakan, dan hasil ijtihadnya apa benda, tak rujuk. Jadi bila sebut salah ni, dia bukan mazhab. Sebab tak tidak rujuk ke siapa dia. Macam saya kata tadi lah, bila sebut salah ni, ada yang soleh, ada yang tak soleh. Sekalipun secara keseluruhannya, zaman tu Nabi beritahu zaman terbaik. Khairul qurun, sebaik-baik kurun zaman aku. Lepas tu zaman selepas aku, kemudian lepas tu lagi, secara umum. Tapi kenyataannya, realitinya, bahawa bukan semua orang di zaman itu baik belaka. Ada yang tak baik. Dan ada yang menyimpang. Khawarij. Kelompok Khawarij. Kelompok Mu'tazilah, Wasib bin Atta. Kalau tengok dari segi masa, mereka ni juga termasuk dalam zaman salaf. Kelompok Syiah. Awal timbulnya masa awal dalam Islam, Syiah, Khawarij.
Mu'tazilah. Ni mazhab-mazhab ni timbul sejak bila? Zaman 300 tahun ke bawah, termasuk zaman salaf. Jadi kalau kata mazhab salaf ni nak tuju ke siapa dia? Tak ada tempat nak tuju. Itu kena faham benar-benar sekali. Itu salaf dan khalaf. Okey, lepas tu ada setengah ulama menjelaskan salaf dan khalaf ni dari segi metodologi yang digunakan, iaitu cara mereka gunakan, kaedah yang mereka pakai, terutamanya dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran secara umumnya ada dua jenis ayat. Satu disebut muhkamat, satu disebut mutasyabihat. Muhkamat ni ayat yang jelas, terang, tak ada makna lain dah, memang tu jelas dan terang, tak keliru dah. Itu bagi muhkamat. Mana-mana ayat yang jelas dan terang, maka disebut muhkamat. Tapi mana-mana ayat yang ada makna kesamaran atau banyak makna yang memungkinkan berlaku perbezaan pandangan, itu panggil mutasyabihat. Ayat-ayat semacam ini dalam fiqh pun ada, dalam usuluddin pun ada. Tapi ghalibnya orang bahas ayat muhkamah dengan ayat mutasyabihat ni dalam ilmu usuluddin. Sebenarnya dari segi penerapan dia juga melibatkan ayat-ayat dalam menyebabkan ayat-ayat yang melibatkan hukum fiqh. Daripada ayat yang banyak makna ni lah menyebabkan timbulnya perbezaan pandangan ulama ijtihad. Kerana ayat tu memberi makna yang berbagai. Jadi kita balik kepada masalah asal. Ghalibnya orang kait masalah mutasyabihat, muhkamat dan mutasyabihat ni, contoh mana? Qul huwallahu ahad. Contoh. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Memang jelas terang. Kita boleh faham oleh, tak ada keliru. Kita pun boleh yakin tak ada kesamaran apa-apa, jelas Tuhan tu Maha Esa. Tuhan tu satu je, tak ada Tuhan banyak. Jelas. Itu muhkamat. Tapi bila disebut, Tuhan menyebut pula, contoh macam mana? Dia kata, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Orang Islam pada waktu satu ketika dulu tu, ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah tu. Jadi sebelum tu orang Islam telah berbaiat untuk membela Sayyidina Uthman yang dikatakan telah terbunuh. Kerana tahun tu orang Islam nak masuk Mekah. Nak masuk Mekah dalam keadaan aman. Bawa senjata tapi duduk dalam sarung. Orang Arab ni kalau bawa senjata duduk dalam sarung tu, dia mari bukan nak perang. Mari senjata tu sebagai simpanang je. Bukan mari untuk langgar perang dan bukan. Jadi orang Islam masa tu pergi nak masuk Mekah tapi dihalang. Jadi Nabi telah menghantar utusan antaranya Sayyidina Uthman untuk berunding. Lepas tu tak balik-balik. Maka tersebarlah, diperkirakan dia telah dibunuh. Lalu orang Islam ni berpakat untuk membela Sayyidina Uthman. Mereka berbaiat. Maka ayat Al-Quran sebut dalam Al-Quran, Yadullah fawqa aydihim. Kalau kita terjemah bahasa kita ni, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ni. Orang berbaiat ni tok tangan gini, tindang-tindang, ramai-ramai ni, tanda janji setia. Lalu Allah Ta'ala kata, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ni. Tangan-tangan manusia ni, sahabat ramai-ramai ni, atas ke tangan Allah. Dah nak faham mana kita? Nampak? Dah nampak. Lepas tu lagi, Tuhan ada tangan macam kita kat kawan. Banyak keliru dah. Jadi ayat-ayat gitu panggil ayat mutasyabihat. Ayat yang kita tak dapat nak faham dengan baik, menimbulkan banyak kekeliruan. Tuhan ada tangan ke? Atas tangan kita ni ada tangan selagi ke kawan? Banyak benda tu. Tapi ayat ke begitu? Atau ayat lain, bal yadahu mabsutatani. Bahkan tangan Tuhan tu, dua tangan Tuhan tu menghulur. Tuhan ada tangan, ada dua tangan pula. Jodoh pula ni. Dah mana ni? Boleh faham ke? Nampak? Dah mana? Ni. Itu ayat mutasyabihat. Tengok ayat lain pula. Apa ni? Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit ni kami bina dia dengan tangan-tangan kami lebih daripada dua. Ayat tadi yang mula tadi saja ke apa? Ayat yang kedua dua tangan pula. Ayat ketiga ni tangan-tangan banyak tangan serangga. Tuh mana ni? Ada yang nak faham dengan baik. Tuhan ada tangan, ada anggota. Dah berapa? Dua? Banyak? Apa ni? Jadi ayat-ayat macam ni termasuk ayat mutasyabihat. Jadi kaedah dalam memahami ayat mutasyabihat ini, kaedah dia, iaitu kalau salaf, orang dahulu kala, orang awal Islam, tapi tidak semua, bukan semua, tapi banyak, ramai dari kalangan orang Islam yang dahulu. Tapi bukan semua, ingat, bukan semua. Bahawa mereka ni mengambil sikap
sikap yang macam mana? Mereka kata ayat yang kita faham tu tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka tu, dengan erti ayat tu seolah memberitahu Tuhan tu ada tangan, dan tangan mana ada lepak dia di atas tangan-tangan mereka tu. Hak kita faham tu, hak tu bukan maksud dia. Bukan maksud dia. Dah apa benda maksud ayat tu? Tak tahu. Apa maksud tak tahu. Serah kepada Allah. Hak tu orang panggil tafwid. Serah kepada itu pendirian orang Islam di zaman salaf dulu. Tapi bukan semua. Bukan semua yang berpegang dengan prinsip ini, tapi ramai gitu. Jadi kalau kita kata salah dengan arti prinsip, orang golongan yang berpegang pada prinsip tidak takwil, tak tepat mana lah, dari pakai mana. Sebab ada juga salah yang melakukan takwil. Baik. Khalaf pula. Ulama Qadian ni pula. Sebahagian besar mereka ni, tapi tidak semua juga. Tidak semua juga. Sebahagian besar mereka ni, mereka faham gini. Tangan ni dengan makna tadi, tangan anggota duduk atas tangan-tangan, hak kita faham tu hak tu tak nak, bukan maksud tu. Bukan. Jadi salah pun kata gitu, khalaf pun kata maksud makna tu bukan. Dah makna apa benda? Khalaf kata gini, khalaf orang Qadian ni dia kata dalam bahasa Arab perkataan tangan ni banyak makna. Banyak makna. Tangan sebagai anggota satu makna. Tapi orang agak juga guna perkataan tangan dengan makna kekuasaan, dengan makna pertolongan dan makna-makna lain. Lalu mereka kata makna inilah yang sesuai dan tidak salah dinisbahkan kepada Allah. Lalu mereka kata tangan Allah di atas tangan mereka dengan arti pertolongan Allah diberi kepada mereka tu. Yang buat cara ini dinamakan takwil. Jadi golongan salah dulu mereka pegang pada prinsip makna zahir tu waktu dah nak bukan makna tu. Dan makna apa? Tak tahu, serah kepada Allah. Itu orang panggil tafwid. Kebanyakan salah pegang gini. Adapun yang khalaf ni, makna zahir tu waktu pun tak nak, sama je sikit, tak nak belaka. Salah pun kata tak nak, khalaf pun kata tak nak. Maksud bukan makna tu. Dan makna apa? Khalaf kata dari segi bahasa dia ada makna lain. Dan itu makna yang layak bagi Allah, iaitu sama ada kekuasaan ke, pertolongan ke, dan sebagainya. Mereka pakai yang tu panggil takwil. Jadi salah dan khalaf ni satunya, dua-dua ni mereka tidak menerima makna zahir ayat-ayat mutasyabihat tu. Dua-dua. Cuma satu ni tidak menjelaskan, salaf. Yang satu lagi menjelaskan, takwil. Dua-dua ni termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tak ada perlawanan, tak ada pertemuan antara salah dan khalaf. Hak adanya antara salah khalaf ni dengan selagi ni, hak orang panggil salafi wahabi ni. Itu bertemu. Baik, saya nak bagi contoh. Ya faham boleh pun. Ayat yang selalu menjadi bahasa hari ni, yang selalu dilambunglah, dibahaskan, iaitu berkaitan dengan ayat yang mengaitkan Tuhan di Arash. Itu ayat tema hari ni yang dibahaskan oleh kelompok-kelompok dalam isu ni lah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang perkara ni banyak, dan surah Sajdah pun ada. Allah Ta'ala menyatakan dia menciptakan langit dan bumi. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainaha fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan surah lain pun ada lagi beberapa ayat menyebut tentang perkara ni. Jadi ayat ni kalau kita terjemah secara mudah je, Tuhan itu istawa ni dalam bahasa Arab duduk macam raja duduk atas singgasana dia. Jadi kalau kita terjemah ayat ni dari segi bahasanya, Tuhan tu duduk sela di atas arah dia. Dengan arti Tuhan tu duduk, cara duduk tu, duduk sela tu, mana ada tempat dia? Di Arash. Itu makna zahir dia. Baik. Balik kepada persoalan asal. Saya lagi kau jauh sikit ni. Nak jawab soalan tadi, mungkin ni dah cari kuliah malam ni aku. Tak apalah. Tapi nak pergi hot tadi tu. Jadi saya kena lekok jauh. Sebab apa? Aku di dalam. Kita kena terik sampai bawah tu lagi. Baru tahu. Ubi ke benda. Jadi, kalau salaf, dia kata makna tu Tuhan duduk sela di Arash tu. Kalau kita faham tu, Tuhan ada bentuk dia, ada kaifiat dia duduk tu, ada tempat dia tu. Itu bukan makna dia. Itu tidak dikendaki. Bukan makna tu. Dah makna apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Dia tak nafi, dia terima ayat tu. Cuma tak tahu makna yang dimaksudkan. Adalah makna dia tu, tapi tak tahu. Makna tetap ada, cuma kita tak tahu. Serahlah kepada Allah.
Itu dipanggil tafwid, dan itulah pendirian sebahagian besar salaf yang terdahulu. Tapi bukan semua. Sebahagian besar. Kalau kita nak kata salaf dulu semua tak tahu, itu silap. Berlawan dengan fakta. Ada di antara mereka ni yang menawirkan ayat. Cuma orang ramanya tak. Itu dia. Itu salaf. Khalaf pula, makna Tuhan duduk bersila di arah tu, tak nak, sama juga. Bukan makna tu. Oh tu tak nak tu. Salah tu. Bukan gitu makna dia. Dan makna apa? Mereka kata perkataan istawa ni, duduk sela ni dalam bahasa Arab banyak makna. Jadi rujukan mereka ni, tafsir dan huraian ni sebenarnya adalah merujuk pada bahasa Arab tu sendiri. Istawa ni dalam bahasa Arab banyak makna. Salah satunya duduk tadi tu, macam raja duduk atas kursi dia tu. Itu salah satunya. Tapi orang Arab juga guna perkataan ni dengan makna-makna lain. Antaranya makna menguasai, istaula. Menguasai, atau makna-makna lain lagi. Lalu mereka kata makna inilah yang boleh dinisbahkan kepada Allah dalam memahami ayat ni. Lalu mereka kata duduk di atas arash itu dengan arti menguasai arash itu. Maka yang menjelaskan seperti ini, yang ini dinamakan takwil. Jelas makna dia itu, menjelaskan maksud dia itu. Dan ini pendirian khalaf, ramai dari kalangan ulama-ulama terkemudian. Tapi bukan semua, ramai dari kalangan. Jadi salah dan khalaf ni dua-dua tu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka. Dua-dua tu diterima dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada salaf ke atau khalaf. Dua-dua ni sepakat menyatakan makna zuhir tu, kalau kita faham tu, waktu bukan. Tak nak makna tu. Cuma beza dia, salaf ni dia tidak jelaskan, disuruh kepada Allah. Khalaf ni menjelaskan berdasarkan kepada kaedah bahasa dia, dengan makna yang sesuai dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua ni, mazhab ni termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma lagi saya nak kabur. Ni muka dia nak pergi kepada tanya soalan itu. Ada satu lagi aliran hari ni yang diberi nama lah. Orang nak setuju ke tak setuju tu kok ada orang lah. Cuma sudah disebut oleh setengah orang sebagai Salafi Wahabi. Saya tak guna salah sebab saya kawal tadi, salah bukan mazhab. Kerana dia merujuk pada masa. Ni nama mereka ni, Salafi Wahabi ni, boleh diletak nama kepada mazhab hari ni, iaitu kelompok yang dinisbahkan kepada tokoh tertentu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ajaran dia tu tersebar rata-rata hari ni, yang mana mereka ni mengatakan seolahnya pandangan mereka ni sebagai pandangan salaf. Sebab tu dikaitkan Salafi tadi tu, kerana mereka mendakwa mereka ni salah. Tapi jauh mana betul salah dan salah, waktu kena tengok ke dia. Jadi orang kait selalu Salafi Wahabi, kelompok ni. Kelompok ni dalam memahami ayat tadi tu tidak seperti salaf, tidak seperti khalaf. Dah mana? Dia kata dalam hubungan dengan ayat tadi tu, dia kata berada di arash, istawa ala arsy, memang berada di arash lah. Tapi guana tak tahu. Ada di arah, tapi guana tak tahu. Kita kena bandingkan dengan nasi masuk mentah masuk, tak masuk molek. Ada tempat ada, tapi mana tak tahu. Waktu kita pun payah nak bakar, kita nak mikir pun payah. Kalau yang macam tu, itu Salafi Wahabi, bukan salaf. Kena faham balik. Kalau salah, maknanya kalau kita faham tu, duduk situ melibatkan tempat, melibatkan cara, bukan semua tu. Dah guana tak tahu, suruh pada tu salah. Tapi kalau kata ada situ lah, tapi guana tak tahu, itu Salafi Wahabi. Biar faham balik. Beza sikit je antara salah dengan Salafi Wahabi. Itu kalau tahu cang kata situ lah, dia ada gua ni tak tahu. Kalau sebut itu tahu dah, itu Salafi Wahabi. Kena cermat dalam bab ni, kena tengok baik. Maka dari sinilah timbul kelompok tadi tu. Saya nak pergi kepada dalam memahami tauhid ini, maka ada dua manhaj besar ini. Satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam tu ada salaf, ada khalaf. Tapi atas payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ni dalam bab mengenal Allah menggunakan kaedah sifat 20. Sifat 20 ni ibaratnya kesimpulan yang telah diambil, dicedok oleh ulama-ulama berkait dengan Allah Ta'ala. Maka diambil kesimpulan-kesimpulan, maka dibuatlah ada 20. Wujud, idam, baqa. Memang kalau kita cari dalam Al-Quran tak jumpa susunan ni. Wujud, idam, baqa dalam nasyid adalah. Wujud, idam, baqa tu. Tapi nak cari ayat wujud, idam, baqa memang tak jumpa dalam Al-Quran. Tetapi ulama mengambil semua ni sebagai kesimpulan daripada ayat-ayat tu.
Tentang wujud ada dalil dia. Tentang qidam, tentang baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, ada dalil belaka. Lalu mereka simpulkan inilah sifat-sifat Tuhan yang wajib kita tahu untuk kenal Tuhan tu macam mana. Jadi sebab tu bagi sifat 20, kesimpulan yang dibuat oleh ulama tasawuf, oleh ulama-ulama usuluddin tentang perkara yang wajib kita tahu tentang Tuhan. Ada 20. Setengah tu kata 13 saja pun. Kerana mereka mengambil kira ma'ani, ma'nawiyah tu setengah tu anggap tak apalah sebab dia sama dengan ma'ani je. Bezalah dari sudut pandangnya, tapi beliau tulis je lebih kurang je. Adalah kelainan dari segi maknanya tu. Sama ada 13 ke 20 ke tak kisahlah. Tapi nak kabarnya mengenal Allah dengan jalan seperti ini, itulah jalan yang dipelopori oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma tauhid 3 serangkai ini. Dan kat mana masalahnya? Saya seruhlah kepada tuan-tuan lah, nak pakai nak mengaji ke mana-mana pun, nak mengaji gaya sifat 20 ke, nak mengaji gaya 3 serangkai kan lah. Cuma saya nak kabar aspek-aspek yang orang yang belajar sifat 20 ni tak berapa kenal dengan kaedah 3 serangkai. Tapi kita tengok tauhid 3 serangkai ni, iaitu tauhid yang dasar dia pecah 3, iaitu rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat. Rububiyah secara umum dengan makna mensabitkan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah dari segi mencipta, mengatur alam, menguruskan alam, memberi rezeki, itu dan ini. Dari aspek itu dinamakan rububiyah. Adapun uluhiyah ini dari segi Tuhan yang berhak kita sembah, dari sembah yang lain dah. Hanya Allah Ta'ala yang kita kena sembah, ibadah-ibadah yang kita buat dan sebagainya hanya ditujukan kepada Allah saja. Tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk kita lakukan ibadah. Itu disebut sebagai uluhiyah. Kemudian lagi al-asma' wa sifat, iaitu al-asma' al-husna, sifat-sifat asma' al-husna dan sebagainya yang ada dalam asma' al-husna tu 99 tu. Jadi mereka kelaskan itu sebagai sejenis tauhid. Sebab tu mereka ni menganggap orang yang belajar tauhid sebab 20 dia kata tak cukup 20 je, kita ni lebih 99 ni ada asma' al-husna ni banyak. Itu tu dia kata kepada orang mengaji sebab 20 ni sebagai tak cukup, sikit sangat. Setengahnya kata macam. Tapi apa itu selingang je lah. Tapi saya nak kabarnya begini, dah salah ke benda tu? Meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang mencipta, yang mengatur alam, yang menguruskan alam, yang beri rezeki, menentukan hidup mati, bahawa semua itu kerja Allah Ta'ala, tak ada Tuhan lain yang buat, melainkan Allah saja. Tauhid rububiyah. Salah ke benda tu? Tak salah. Tak salah bagian tu. Baik. Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahkan, tempat kita berdoa, tempat kita berharap, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita mengadu hal, tempat kita beribadah, tempat kita halakan ibadah kita, tempat kita nazar dan sebagainya, tidak ada dah selain Allah Ta'ala. Dah salah ke benda tu? Tak salah. Tentang al-asma' al-husna, tentang ar-Rahman, ar-Rahim dan macam-macam lagi tu, nama-nama ni menunjukkan kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Dah salah ke benda tu? Tak salah. Dah kat mana? Kat mana? Dari segi istilah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tak ada masalah dari segi istilah. Saya nak kabar pertemuan. Kalau manhaj sifat 20 ini, hendaklah kita tahu inilah yang dipegang, yang dipropoli oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tauhid 3 serangkai ini, inilah yang dipelopori, yang saya berani sebut. Orang nak pakai, kita mau pakai sudah lah. Orang nak arah ke anda lah nak arah. Bahawa ini dipelopori oleh Salafi Wahabi. Tauhid ini. Baik. Kat mana yang masalah? Dari sudut pandang Ahlus Sunnah ni. Mazhab Ahlus Sunnah. Dari segi penafsiran. Bukan dari segi makna uluhiyah tu, rububiyah tu, asma wa sifat tu. Waktu memang dipakai oleh ulama. Perkataan uluhiyah, rububiyah dalam kitab-kitab ulama berlambak ada. Termasuk Imam Ghazali sendiri menggunakan istilah tu, uluhiyah, rububiyah. Tapi masalah timbul pada penafsiran. Baik, salah satu antaranya, nak bagi contoh, antaranya tempat yang timbul masalah ni, iaitu apabila mereka membezakan, memecahkan antara uluhiyah dengan rububiyah lain-lain. Sedangkan dalam faham Ahlus Sunnah, uluhiyah, rububiyah sebenarnya tulis je. Bila mereka pisahkan, membawa pada satu tafsiran yang keliru. Bagaimana? Rububiyah ni meyakini ketuhanan Allah, bahawa dialah pencipta alam dan mengatur alam, yang menguruskan alam dengan bermacam-macam sifat lagi lah cabangnya. Uluhiyah pula ibadah. Jadi dia kata ke mana? Dia kata orang-orang musyrikun dulu. Musyrikun dulu. Ingat tu, musyrikun dulu. Mereka ini bertauhid kepada Allah.
dengan tauhid rububiyah. Mereka percaya Allah Ta'ala lah Tuhan yang menciptakan alam, yang berkuasa, yang menentukan itu. Mereka percaya. Tapi mereka syirik dalam bab uluhiyah, dalam bab ibadah. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Maksudnya, dari satu segi, tauhidnya betul, rububiyahnya betul, uluhiyahnya salah. Tak boleh pakai gitu. Boleh pakai gitu. Orang musyrikun ni tidak akan sembah Tuhan kecuali dia yakin Tuhan itu memberi manfaat dan mudarat. Dia tak akan sembah Tuhan yang lain kecuali dia yakin Tuhan yang disembah itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau kita anggap dia ni yakin Tuhan percaya kepada Allah Ta'ala saja bersifat ketuhanan, cuma mereka disembah orang lain saja, sekadar itu saja, itu tak betul. Sebab tu mereka ni disebut syirik. Apa makna syirik? Mengkongsikan. Mereka yakin kepada Tuhan, dalam masa yang sama mereka yakin kepada benda yang lain. Itu sebut syirik tu. Sebab berkongsi. Sebab tu dalam Al-Quran menyebut ma na'buduhum, kami tidak sembah mereka ni. Siapa dia? Patung-patung tu. Yang sebenarnya mereka ni daripada orang soleh dulu kali. Akhir sekali perkembangan zaman masa, akhir sekali mereka mempertuhankan orang soleh mereka itu. Mereka menganggap orang soleh ni memiliki sifat ketuhanan. Jadi ma na'buduhum, mereka ni sembah, mereka sembah. Apa yang sembah? Mempertuhankan. Sebab apa mereka mempertuhankan? Sebab mereka yakin mereka ni juga Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan ni boleh menolong dengan sendirinya, boleh memberi manfaat dan juga mudarat. Sebab tu mereka sembah. Jadi ayat ni menggunakan ma na'buduhum, kami tidak sembah mereka ni. Berarti mereka sembah. Cuma nak apa? Tujuan mereka sembah tu sebab apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali bertujuan supaya nak mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka menyembah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka mempertuhankan selain sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi bila dia pecah ni kepada dua asing-asing, orang musyrikun dulu tauhid rububiyah betul, tauhid uluhiyah dia salah je, bab ibadah dia salah, kena sembah patung-patung. Tapi bab tauhid mereka yakin kepada Allah. Dah betul ke kita? Kalau kita yakin Allah Ta'ala saja sebagai Tuhan, dan apa kita sembah orang lain? Sembah orang lain tu nak kabarnya tauhid kita tu tak betul lah. Kalau betul takkan kita sembah orang lain. Jadi boleh dia kata tauhid ni betul, rububiyah ni uluhiyah je salah. Bahasa campur dengan keling sekarang. Nak kabar. Tu bahasa keling orang panggil. Belit. Kalau dia yakin sebagai Tuhan, dia sembah tu sebab dia yakin sebagai Tuhan. Adakah betul? Rububiyah betul, yakin kepada Allah Ta'ala saja yang maha mencipta, dia maha kuasa, orang lain tak ada dah. Sembah orang lain. Boleh ke gitu? Tak akan berlaku gitu. Kalau yakin Allah Ta'ala saja Tuhan, dia tak akan sembah dah orang lain. Dia sembah orang lain tu sebab dia yakin ketuhanan ada pada benda tu tu. Tu sebenarnya. Ini tempat masalah tauhid rububiyah. Sebab tu kenyataan mereka ni, orang musyrikun dulu mereka bertauhid, tapi tauhid rububiyah, percaya kepada Allah bini-bini, tapi mereka syirik dalam bab ibadah. Itu bukan tafsir Ahlussunnah, tak tafsir gitu. Mereka syiriknya kerana mereka mempertuhankan selain daripada Allah. Bukan saja ibadah, keyakinannya juga. Kalau tidak mereka takkan sembah yang lain daripada Allah. Tapi kalau kita nak tengok ayat-ayat Al-Quran, banyaklah. Kalau kita nak kata bahawa orang musyrikun dulu mereka ni beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana ibadah, aspek uluhiyah saja, tidak rububiyah tu berlawan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran. Banyak dengan ayat Al-Quran. Jadi antara uluhiyah, rububiyah ni benda tak nak dipisah, benda tunda je. Benda yang kita anggap sebagai serangkai sekali. Satu contoh nak kabur. Yang kedua, mungkin lancar masa sikit lah. Sikit je nak ambil masa. Berkait dengan isu, ini cabang pula, isu cabang pula. Kelompok yang belajar tauhid secara uluhiyah rububiyah ni, mereka telah berasaskan kepada uluhiyah rububiyah ni, mereka telah meletakkan satu isu yang menjadi khilaf dalam ulama, di antara ulama, iaitu isu tawassul. Lalu mereka anggap ini sebagai salah satu bentuk menyembah kepada Tuhan yang lain dari Allah. Maksudnya kalau kita bertawassul ni, seolahnya kita menyembah kepada yang lain daripada Allah. Maka sebab itulah mereka ni telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul ni. Mengkafir. Padahal masalah tawassul ni masalah khilaf di antara ulama, antara terima dengan tolak, bukan antara iman dan kufur. Sekarang dianggap
Kalau orang yang bertawassul tu dianggap rosak tauhid uluhiyah dia tu. Dianggap sudah beribadah mempertuhankan kepada yang lain dari Allah. Ini berdasarkan kepada kaedah tauhid 3 serangkaian. Jadi masalah tawassul, masalah khilaf dan antara ulama, maka dibaca sebagai masalah tauhid. Dianggap sebagai syirik dalam tauhid uluhiyah. Lalu orang bertawassul dianggap sebagai syirik. Itulah sebabnya kenapa gerakan Wahabiyah ni ketika menguasai Saudi Arabia dulu, dia bunuh orang secara terbuka. Kerana mereka anggap mereka ni sudah syirik, lama dah syirik. Itu sebab. Baca sejarah. Kalau tak percaya saya khabar ni, baca sejarah. Sejarah kelahiran Saudia, Kerajaan Mamlakah Arabia Saudia. Dia ada penulis khah di bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Cari orang pandai mengaji bahasa Arab lah. Dan bukan satu rujukan, banyak. Saya berjumpa dan saya jumpa dengan orang petani. Orang petani masa lagi di Mekah dulu, saya jumpa dengan dia. Keluarga dia tu, dan orang yang sebab menyaksikan dang lah, ada orang dang dengan zaman berlaku tu. Di Taif dia kata masa tu, kelompok-kelompok ni jumpa orang, dia bunuh. Sampai atas jalan tu berkelipangan darah penuh atas jalan. Dia bunuh, kerana dia anggap orang ni sudah syirik. Antaranya kerana kita masuk ni lah. Sedangkan masalah khilaf, tawassul ni kita berwasilah. Sayyidina Umar pun bertawassul. Masa Nabi masih hidup, Sayyidina Umar itu disebut dalam hadis yang sahih. Masa Nabi hidup, Sayyidina Umar bertawassul dengan Nabi. Selepas Nabi wafat, Sayyidina Umar bertawassul dengan Ibnu Abbas, empat saudara Nabi Abbas. Tapi bertawassul tetap bertawassul. Berwasilah. Maksudnya kita minta, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Nabi ni untuk naikkan hajat, itu sejenis tawassul. Ataupun kita pergi jumpa ke dia, jumpa orang tu, ya kita tahu orang ni soleh, ya wahai orang soleh, tolong doa aku lah, tolong doa, mungkin doa mustajab. Itu berwasilah, tawassul lah tu. Cuma dalam faham Ahlussunnah ni, sama ada orang tu hidup ke mati ke, boleh buat. Tidak jadi masalah. Cuma ada setengah orang dia kata masa orang hidup tu boleh lah, orang mati tak boleh. Itu khilaf, tak apalah, tak bakal. Tapi nak kabarnya masalah tu masalah khilaf di antara alim ulama. Bila masalah khilaf ni, maksudnya ia tidak melibatkan iman dan kufur. Masalah betul salah, tepat tak tepat, kuat tak kuat, ada dalil ke tak, tu saja. Tapi tauhid 3 ni dia akan gitu. Sebab tu mereka ni nak khabar aspek masalahnya. Dia kata orang-orang yang bertawassul ni lebih syirik lagi daripada orang musyrikun dulu. Orang musyrikun tu mereka ni ahli tauhid. Mereka percaya kepada ketauhidan Allah, tauhid rububiyahnya. Cuma mereka syirik dari segi uluhiyah, ibadah je mereka syirik. Tapi akidah mereka betul tauhid rububiyahnya. Boleh ke gitu? Boleh kita nak terima. Orang musyrikun tu bertauhid tauhid rububiyah. Itu saya kata bahasa keling. Maksudnya belik. Belik ni nak apa ni? Orang tak akan mempertuhankan yang lain kecuali dia meyakini ketuhanan dia tu. Tidak akan berlaku tauhid rububiyah betul, Allah Ta'ala saja Tuhan, Dia Maha Kuasa ni, tiba-tiba kita menyembah kepada yang lain. Boleh ke gitu? Tak akan berlaku gitu. Kecuali kita yakin bahawa yang lain ni juga ada kongsi dia, ada sifat-sifat ketuhanan yang menjadi kongsi kepada Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita panggil syirik, kena kongsi. Dia yakin selain daripada Tuhan ni ada lagi kuasa lain lagi ni yang boleh menunaikan hajat. Itu syirik. Itu nak khabar. Jadi jawapan kepada persoalan tadi tu itulah tauhid uluhiyah, tauhid 3 serangkai ni saya nak khabarnya itu dipelopori oleh Salafi Wahabi. Siapa yang rasa tauhid ni betul nak belajar, silalah. Tak ada masalah apa-apa. Cuma yang dikembangkan oleh ulama Ahlussunnah di Nusantara dan di Indonesia ni sejak dari dulu sampai sekarang, tauhid sifat 2. Cuma mungkin masalah yang timbul sikit hari ni antara isu yang ditimbul, kitab awak mengajar sifat 20 ni payah. Kemudian kitab tu pula ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bercampur dengan falsafah sikit. Itu kaedah penulisan. Kerana zaman ulama tu tulis kitab memang zaman kecembangan ilmu tengah berkembang, dan gaya penulisan yang baik itu tu yang kita hari ni anggap macam gaya falsafah dan menggunakan kaedah berfikir yang arah tinggi itu, mereka gunakan untuk menjelaskan usuluddin dengan istilah-istilah dia tu. Itu jadi payahnya. Tapi boleh buat mudah je, tak ada masalah, dia boleh buat mudah. Cuma bagi kelompok-kelompok yang belajar tauhid 3 serangkai ni, dia waktu Tuhan dia kata tauhid yang belajar sifat 20 ni ajaran falsafah. Kau tu pula. Padahal itu alat yang digunakan saja untuk menjelaskan perkara itu. Tapi dituduhnya ini ajaran falsafah ni. Itu alat saja. Tapi boleh tukar je dengan gaya mudah. Cuma kena jelas secara baiklah. Contohnya
Kalau kita mengaji kitab Amal Kuning ni, wujud idam ada istilah macam-macam. Wujud lizadihi, wujud li ghairihi, istilah macam-macam. Istilah-istilah ni memang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tapi dia merupakan kaedah nak menjelaskan perkara itu. Ada kamu tasir, kamu fasir, penekan tak tahu. Tak faham-faham sampai sudah. Sejak dulu mengaji pagi ni tak faham lagi. Kamu tasir, kamu fasir, benda pula. Padahal nak kabar tentang konsep wahdaniyah aja. Tapi istilah tu dipakai. Itu payahnya tu. Jadi benda-benda kini dituduh sebagai falsafah, padahal dia alat je. Tak mau pakai istilah tu pun tak apa. Boleh soh tapi kita tu tak mau pakai istilah tu. Nak kabar ini isu polemik lah. Itu tak apalah. Jadi kesimpulan mudahnya, kalau tanya saya, tanya tentang tauhid sifat 20 dengan tauhid 3 serangkai ni, saya kabar. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid sifat 20. Tauhid 3 serangkai ni, tauhid gaya Salafi Wahabi. Kena cakap gitu kan. Jadi saya rasa saya berhenti setakatnya dulu lah untuk malam ni. Jadi tak berkuliah mana menjelaskan menjawab soalan je malam ni. Agak-agak jawapan itu dapat dipahami dengan baik lah. Ya. Ya, tak boleh, tak betul. Kalau dia percaya, dia tak akan buat benda yang berlawanan. Jadi berarti berlaku syirik dalam keyakinan dia tu. Berlaku syirik. Kalau dia yakin hanya kepada Allah saja, dia tak akan, bila yakin gitu, dia akan buat macam tu lah. Berarti kalau buat lain, berarti ada unsur syirik dalam keyakinan dia tu. Jelas kan? Kan ada apa persoalan? Percaya lain, sembah lain. Dia sembah tu, orang tak akan sembah kecuali menurut keyakinan dia. Dia tak akan buat kecuali menurut keyakinan dia. Jadi kalau dia sembah yang lain tu, berarti dia ada keyakinan lah terhadap benda tu. Tak. Itu saya kata. Jadi itu gaya tauhid Salafi Wahabi. Nak kamu gini, puca je, boleh? Seminit, 2-3 minit. Baik, puca. Dari mana dia kata gitu tu? Dari mana punca? Saya nak kabur punca. Mungkin yang ni isu teriak aku dalam sikit lagi. Saya kabur. Mana yang menyebabkan mereka kata gitu tu? Percaya kepada Tuhan tapi syirik dalam ibadah. Terutama sekali tauhid rububiyah yang dibayangkan tu, iaitu sekerak jalan dia. Mereka ni berkata demikian kerana merujuk pada ayat Al-Quran. Apa ayat yang mereka kata? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itulah ayat yang mereka pegang. Ni kelompok-kelompok Salafi Wahabi ni pegang kepada ayat ni. Ayat yang menyatakan bahawa orang musyrikun dulu tu bertauhid rububiyah tapi uluhiyah rasul. Itulah ayat yang mereka pakai. Baik, tengok molek. Man abudu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya mereka ni, orang musyrik lah, mu tanya mereka ni, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Jadi atas jawapan itulah kelompok-kelompok Salafi Wahabi ni mengira orang musyrik tu sebagai bertauhid rububiyah. Baik, saya nak kata rububiyah ni bukan percaya atas tu saja je. Banyak benda lain lagi dia kena percaya. Kalau sekadar percaya bahawa yang menciptakan langit dan bumi ni Allah, sekadar tu saja, nak kata sah tauhid rububiyah tu silap. Silap. Kalau kita kata gitu, orang Kristian pun ahli tauhid. Orang Kristian percaya tak kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia percaya tak? Tanya orang Yahudi. Dia percaya tak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Dia percaya. Tapi kepercayaan dia tu terbatas dari segitu saja. Aspek-aspek lain dia bercampur dengan syirik dah. Itu dia. Itu tempat masalah dia tu. Pegang pada ayat tadi tu. Sekiranya kamu tanya mereka ni siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Jadi semata-mata meyakini Allah mencipta langit dan bumi itu tak cukup nak mengatakan tauhid rububiyah. Rububiyah ni kena yakin sifat-sifat lain lagi. Bukan saja dia pencipta langit dan bumi, dia maha kuasa, dia maha mengetahui, dia mentakdirkan segala-galanya, dia maha berkehendak. Itu sifat lain tu kena ada lagi tu. Kalau atas tu saja je sekadar percaya Tuhan tu mencipta langit dan bumi ni, nak kata sah tauhid rububiyah, itu tak betul, tak cukup. Kakak dah cukup. Kakak dah cukup. Waktu yang bagian-bagian lain tak ada. Ayang sekera je dia. Bagian lain tak ada. Itu masalah. Jadi yang menjadikan Salafi Wahabi ni menganggap orang musyrikun ni sebagai tauhid kan ayat tadi lah. Semata-mata mengiktiraf pencipta langit dan bumi itu Allah. Kalau ini semua agama akan jadi ahli tauhid belaka. Tanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, tanya orang Buddha.
Orang Hindu, agama Hindu. Kita tanya dia percaya tak Tuhan yang menciptakan? Dia percaya tak? Dan semata-mata percaya tu cukup kita nak kata dia bertauhid rububiyah? Tak cukup. Dia kena ada package dia ni. Kepercayaan ketuhanan ni tentang kewujudan Tuhan, tentang dia bersifat begitu gini, package dia tu. Sekadar percaya Allah Ta'ala ciptakan bumi itu tak cukup nak mengesahkan dia ni bertauhid dengan tauhid rububiyah. Sebab tu saya kata, orang musyrikun ni dia sembah yang lain sebab dia percaya hak lain ni ada juga kuasa selain daripada Allah. Sebab tu dia sembah. Jadi dia bukan syirik pada uluhiyah saja, rububiyah pun syirik juga. Kalau dia percaya hanya Allah saja, tak ada lain, dia akan buat gitu. Jadi dia percaya yang lain dapat memberi manfaat mudarat juga, bersifat ketuhanan juga. Sebab tu dia mempertuhankan yang lain daripada Allah. Tengok dah ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang benda ni, kita akan tengok uluhiyah rububiyah ni dia sekali. Dia dah, orang ni betul sedar, ni salah sedar. Dia serekeh. Maksudnya kalau salah ni salah ni, kalau betul ni betul lah ni. Dia serekeh. Itu saja yang boleh saya jelaskan. Saya rasa dapat faham yang baik lah. Mudah-mudahan terjawab salah dia. Memang adalah kita. Tapi kalau ada yang kata gitu, itulah gaya Salafi Wahabi. Kita tu. Itu saja dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.